classic. Tell me fantastic. Reaction. Okay geng, kat depan aku ni ada satu barang yang aku rasa agak berguna lah. So nanti jom kita tengok apa guna dia. So kat depan aku ni ada 3 biji bateri lah. 2 biji yang baru aku beli dan 1 biji yang dah lama juga dah aku beli. Tapi semua kapasiti ni sama. Ini bateri-bateri lama aku lah. So ni 3 biji bateri yang sama lah, daripada syarikat yang sama. Cuma 2 ni baru, ni dah agak lama tapi aku beli dalam tahun ni jugalah. So kita tengok macam mana. Aku hanya menggunakan satu charger, tetapi untuk cas 3 biji bateri ni serentak. Macam mana nak buat tu? Okey. So, inilah barang dia. Namanya balance charging plate. Okey. Ini dia punya manual lah. Manual dalam bahasa Cina, kalau korang faham, bacalah elok-elok. Tapi apa-apa pun, minta tolong kalau sebelum nak guna benda ni, mesti ada pengetahuan yang basic pasal bateri lipo lah kan. Kalau rasa ilmu tak cukup di dada, jangan pandai-pandai pakai ni tanpa ilmu lah. So nasihatkan, kalau tak yakin jangan beli. Biar aku tak apa, aku yakin. Tapi ni first time aku lah nak pakai benda ni. Okey, benda pertama yang wajib dibuat lah sebelum mengecas ketiga-tiga bateri secara serentak. Satu, wajib mesti baterinya sama, 3S kan. Kalau 3S sama. Kedua, nak senang lah, nak mudahkan hidup, tak nak ada masalah, pastikan dia punya mah dia pun sama lah. Itu satu. Ketiga, dia punya charge rate ataupun discharge rate. So yang ni 50C, ni 50C, ni 50C kan. Mungkin tak ada masalah kalau C lain-lain, tapi jangan ambil risiko tu. Tolong jangan ambil risiko tu. Okay. Nombor kedua, selepas korang confirm semua bateri adalah identical lah. Kalau boleh, kalau baru-baru semualah. Jangan macam aku, ni 2 baru, 1 lama. Tak nak. Kalau boleh semua pakai sekali, pakai dekat barang yang sama, cara guna sama, dan semua kalau boleh samalah. Perkara kedua yang perlu dibuat ialah mestilah confirmkan dulu setiap sel bateri dan juga voltage yang ada pada bateri 1, bateri 2, bateri 3. Kita cas dalam keadaan semua bateri ni voltagenya sama. Contoh, kalau semua dalam keadaan storage mode, contoh 3 sel. So satu sel ni sel A, sel B, sel C. So sel 1 untuk bateri A mestilah 3.85, 3.85, 3.85. Yang ni pun 3.85, 3.85, 3.85. Yang ni pun 3.85, 3.85, 3.85. Confirm kan, bagi sama tu. Kita tak nak ada masalah. Okey, kemudian cara nak check ialah macam mana nak confirm sel tu sama. Ialah korang pergi je kat battery meter, select program battery meter, masuk ke dalam menu tu, and then just download korang punya balance plug. Contoh, aku ambil satu ni, so 3S, download kat nombor 2 ni lah. Sekejap. Apa? Ok, so di sini 3.84, 384, 385. Tak apalah, kita anggap 3.85. Dia dalam keadaan storage mode. Ok, cabut sel ni, bawa keluar. And then continue untuk bateri B dengan C lah. Okay. So ni bateri nombor 2 aku. Connection dia 386, 386, 385. Tak apa, anggap settle. 0.1, 0.01, anggap settle lah tu. Okay, ini pula ialah bateri nombor 3, bateri C lah. Yang aku labelkan, nanti aku akan tanda lah A, B, C, senang. So
Yang bergelung 3, 383, 384, 383. Tak apa, anggap settle. Okey, siapa yang faham pasal lita, okey, yang kefahaman aku lah, kalau salah tolong betulkan. Ini ialah kita punya T-plug kita lah, contoh. Yang ni akan masuk ke charger macam biasa, dan ini akan masuk ke port charging plate lah. Maksudnya kita masuk je yang ni dan connect ke sel yang muat lah. Maksudnya 6 sel ke 6, tak apa. Ini connection macam biasa, ataupun boleh terus jolok ke port ni lah. Tak perlu pakai, tak apalah pakai ni pula kan, terus jolok ke sini. Okey, tak apa. Okey, kefahaman aku. Okay. Yang ni pastikan ada tutup. Bila tak guna, port tak guna, kita tutup. Jangan biarkan terbuka. Takut nanti ada, contoh ada metal jatuh, so touching. Apa yang berlaku ialah semua, contoh yang belah melintang macam ni tu, positif, semua ni adalah kalau kita kopak lita ya, semua ni selari tu. Selari. Parallel. Masuk ke parallel. Yang negatif tu pun parallel. So yang ni pun sama, parallel. Port ni ni sel pertama, sel kedua 2S. Sel pertama 2S. Tak kisah kalau jolok belah kiri ke belah kanan, asal 2S maksudnya semua 2S. Semua 2S adalah sama. Sebenarnya pin out dia, pin 1 semua sama ni. Ni akan bercantum dengan pin out yang belah sini, sama je. Cuma dia terbalik lah kan. Ni menghadap sini, ni menghadap sana. Kedua, pin 2 dia, pin 3, pin 4, contoh 3S pun sama. Yang ni dengan kanan sama je. Jadi cara nak just guna benda ni ialah, first kau kena make sure voltage sama dulu lah. Kalau ada yang pin checker tu pun okey, pakai yang tu dulu. Kalau aku senang jolok je lah, so aku boleh tahu detail semua sel sekaligus. Janji ataupun aku storage mode je semua. Bila dapat full storage mode, and then baru just pakai benda ni. Okay, cara nak guna dia ialah, first jangan cucuk balance plug dulu, terus cucuk yang merah tu, yang T-plug tu. So cucuk T-plug, and then baru cucuk yang ni lah. Apa kita buat ialah kita pastikan satu semua voltage sama. Kita cucuk T-plug ke 3 bateri, and then barulah cucuk balance plug untuk bateri 1. Tak kisah kiri atau kanan, mana yang free lah kan. Sebab contoh 3S kena cucuk 3S lah. 3S. Contoh port ni kita pakai bateri 1, 2, 3. Yang ni jangan biarkan terbuka. Kita ada tudung, kita pakai tudung dia. So 3S ni, yang ni kena buka lah semua. So yang ni pastikan tutup. So dia boleh charge 7 sel sekaligus. Tapi kena tengok juga. Contoh apa yang berlaku ialah, contoh sekarang ni 3S bateri dia 2200 mAh, 2200 mAh, and then dia 3S. So nanti kita set, kalau kita nak dapatkan juga 1 jam punya charge tu, kalau biasa kita set dia punya charging current dia 2200 mAh, maksudnya 2.2A. So sekarang ni kita charge 3S juga, tetapi kita dah tak pakai dah. Bila kita dah connect pakai benda ni, kita tak pakai dah 2.2, kita dah pakai 6.6. Jadi kita sekarang ni menganggapkan kita bukan ada 3 bateri, kita ada 1 bateri tetapi besar. Kapasiti dia seolah-olah macam 3S 6600 mAh. Jadi bila kita charge dengan 6600 mAh, kita akan dapat charging time yang sama macam seolah kita charge 1 bateri. Pastikan charger korang support lah. Dan kalau boleh pastikan kipas apa semua sejuk lah charger ni. Maksudnya boleh operasi dengan keadaan yang sejuk. Contoh aku ada satu safety item, iaitu temperature sensor. So kalau nak selamat lah, kalau dulu aku boleh charge 1 bateri pakai 1 ni, tapi oleh kerana ada 3 bateri, aku tak boleh nak monitor semua. Jadi aku letak je salah 1 bateri. So dengan harapan
selamat lah, harapan selamat lah. Kalau tak, contoh dulu aku satu bateri 1 jam, lepas tu habis satu ni 1 jam pula, contoh habis ni 1 jam pula. So aku bazir masa 3 jam untuk charge 3 biji bateri. So kalau kata aku ada 3 bateri ni, aku boleh charge dengan satu charger. Aku tak perlu beli charger lain, aku tak perlu beli charger yang ada 2 port. Boleh juga nak beli, tapi pada modal aku beli charger tu, sedangkan kapasiti charger aku lebih besar, kenapa aku tak gunakan semaksimum mungkin? Okay, betul. Dan kenapa aku nak why not aku beli bateri je kan, daripada aku beli charger. Bila habis charger, bateri satu tak guna juga. So baiklah aku beli bateri 3 biji, contoh. So aku dah jimat modal kat situ. Okey, itu saja. Okey, sekarang aku nak tunjukkan cara macam mana kita nak start memasang. Sebab kita dah buat checking bahawa semua bateri ni identical lah. So pertama sekali aku akan buka yang atas dulu lah. 1, 2, 3. Okey, cara pertama sekali ialah kita connect yang T-plug dia. Connect je, apa, Bismillahirrahmanirrahim. Connect sampai habis, jangan ada loose connection. Okey, 1. Okey, nombor 2. Parking tepi lah, jangan pula kan. Wire ni tak apa, kita tepikan dulu, kita nak pakai dah. Ni charging plate yang asal lah, yang lama, yang original charger punya. Okey, sekarang bateri nombor 3. By the way, bateri 2 biji tu memang aku baru beli lah, aku tak pakai lagi. Terus masuk ke charger ni. Okey, complete nombor 3. Seterusnya kita kena sambung daripada charging plate ni ke charger. Kita sambung je dulu, tak apa. So aku pause sekejap. Susah asal satu tangan. Ni aku dah sambung daripada charging plate T-plug dia ke T-plug daripada charger. Maksudnya female akan bersambung dengan male. Kemudian kita kena sambungkan balance wire. So kat sini ada label-label lah. Kalau nak senang, korang boleh warnakan berbeza-beza. Ambil marker pen, ni 2S, so warna kuning ke, yang ni warna pink. So pastikan samalah. Kalau 3S semua pink. Senang korang nak jolok lah, supaya tak mudah bertukar lah kan. So sekarang ni, yang ni menghadap belah sini 3S. So jolok kat pin 3S, tak kisah mana-mana kan. Dan yang ni pun cari 3S, tapi yang ni menghadap ke sana. Sebelah tangan susah sikit. Aku pause dulu lah. Tak nak bateri aku tergantuk-gantuk, nanti kan kembung. Ni keadaan apabila kita dah connect ke tiga wire. Kenapa aku start dengan wire T-plug dulu, bukan dengan charging plate dulu? Sebab aku nak ke semua bateri tu balance secara umum dulu, and then barulah balance secara by individual cell. Faham tak? Jadi kalau kata ada perbezaan yang besar, dia akan betulkan melalui T-plug lah. Bila contoh perbezaan yang besar, bila pakai T-plug, so dia ada 3 bateri yang akan boleh mampu menampung. Faham tak? Kalau contoh bateri ni full charge, bateri ni setengah charge, bateri ni suku charge contoh. Jadi apabila charger full charge tu, kalau kita pakai satukan yang pakai T-plug tu, at least
dia boleh divide kepada banyak bateri, faham tak? Contoh ada 9. So 9 tu akan pandai-pandai lah pergi dulu. Kalau kata bateri besar ni penuh, aku pergi tersilap jolok bateri ni setengah penuh, ni cukup penuh. Kalau aku jolok yang pin balance dulu, nanti balance ni akan hanya ada dua kawan je. Maksudnya depa 3 orang saja, berbanding dengan 9 orang yang bekerja sama lah. Tak apa, try dulu. Okey. Sebab tu aku pakai cucuk yang besar dulu, baru cucuk yang kecil, balance punya wire lah. So ini condition dekat charger. Tengok, nampak ke semua bateri ni setelah kita cucuk, kita dapat dia punya ni lah, dia punya bacaan dia. So betul tak ke semua bateri ni adalah 11 volt. Sebab tadi kalau kau nak confirm lagi condition, kau ambil kau punya multimeter, kau check connection dia parallel ke tak. Maksudnya yang positif, kau confirm dulu dengan sendiri. Dan kalau kau tak percaya, kau boleh check dulu dia punya continuity. Pin 1 ni semua ni akan sama, faham tak? Nombor 2 sama semua. Dia 3 sama, 4 sama, 5 sama, 6 sama. Cuma dia buat petak-petak ni sebab dekat bateri kan dia ada sengat-sengat dia kan. Kita tak nak tersilap lah. So 3S masuklah kat 3S. Kalau tak ada dia punya takut tu, 3S ni boleh dia masuk dekat 6S ni. Tapi ada possibility untuk tersilap lah kan. Kita nak yang negatif bateri ni mestilah duduk di pangkal, ni di pin yang mula-mula. Bila satu lagi pantang dia, apabila dah terbuka ni, kalau boleh janganlah ada benda-benda besi yang boleh jatuh lah kan. Kita tak nak benda ni terdedah. So yang ni simpan, jangan hilangkan. Satu lagi, selepas guna turun tutup. Yang mana tak cas tu, mana tak pakai tu, turun tutup. Sebab kat sini ada voltage. Kalau aku tap wire, tap multimeter kat sini ni, sini ada 11 volt, sini ada 11 volt. So kalau jari kedua-dua aku pegang posisi negatif, short ni, habislah, kena. Tutup. Sebab tu kena tutup, jangan hilangkan hidung ni. Sebab kita kena faham betul-betul bahawa kita bermain risiko dengan lipo. Sebiji bateri pun boleh terbakar. Apatah lagi kita ada 3 biji bateri, faham tak? Risiko dia lagi 3 kali ganda. Dia punya api tu, contoh ada sambar sana pula, ni pun lipo lagi ni. Ni lithium ion. Okay. So kita dah boleh start charging. So macam mana kita nak charge? Sama juga, kita pakai lipo bateri. Kita pakai 3S. Cuma kalau kita nak charge laju, okay, kapasiti masih sama. Yang ni kena lajukan lah. Cuma kalau kata kita dah pakai charging plate ni, jangan lupa setting balik kadar ni lah kan. So sekarang ni aku berani charge 6.6 6.6A. Kapasiti bateri silap, bukan 2000 dah. Sorry, aku silap tekan 6, kita set 6.6A. Sebab apa? Sebab kita punya kapasiti ni dah meningkat. Dia dah baca dalam macam satu bateri saja. So 6.6 1600 lah. Okay, 6.6A. So aku lipo balik charger lah. Ni first time aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Nak selamat aku letak aku punya temperature sensor ni di salah satu bateri lah. Aku selit sini. So kalau kata panas sangat, benda ni akan shutdown lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni first try aku. Kita monitor sehingga current naik ke 6.6. Sebab kalau 6.6 satu biji bateri, memang dah seolah-olah macam dah 3C lah. 3C tu balik memang berbahaya lah pada sebiji bateri lah. Maksimum kita paling kuat 1.5C, 2C aku berani lagi. Tapi bila masuk 3C, oi, nampak macam mana dia dah start 6 masuk 6. So
kita monitor suhu. Tengok dia dah start 6.4. Sebab charger kita mampu lagi, charger ni mampu sampai 10A tau. So agak rugi kalau kita pakai separuh je. Tengok dah 6.6 maksimum. Condition kita monitor suhu pula macam mana. Monitor suhu kita tekan belah sini. So internal temperature 35°C, external temperature 30°C. Macam normal lah, macam bateri biasa. So cuma kita charge 3 biji bateri secara serentak. Dapat tak dapat? Okay. Seolah-olah macam aku ada biji bateri yang besar 3S tapi 6,600 mAh. Contoh, faham? So jimat masa aku. So dalam masa sejam 3 bateri ni boleh penuh. Cuma dia punya langkah jaga-jaga tu kena buatlah sikit kan. Takkan 5 minit kau tak boleh spend. Contoh kau dah jimat 2 jam kot, nak tambah lagi satu bateri pun masih boleh lagi. Sebab kalau tambah lagi satu bateri, tapi pastikan samalah spek yang sama, baru 8.8A, boleh lagi tu. 4 biji bateri sekaligus. So 3 jam kau berjimat. Sebelum ni kena ada 4 kali ulang kan. Dapat tak dapat? Okey, itu saja. So nanti bila dah penuh, aku akan try lah. So 3 biji bateri aku boleh bel lama kata ni, faham tak? Bateri aku dah 3 biji dah siap dalam masa sejam. Nanti kita tengok berapa time ni charge. Sebab sekarang ni baru dia dalam keadaan storage mode. So tak sampai setengah jam lah begitu. Tak sampai sejam lah, tak silap aku. Dalam setengah jam dah boleh penuh dah ni. Nanti kita akan tengok dia punya remaining time. Ini dia punya macam mah lah, berapa yang masuk ke dalam ke 3 biji bateri. And then kita confirm balik dia punya nampak C1 dah 39, C2 39, C3 39.4. Jadi maksudnya ketiga-tiga sel bagi setiap bateri adalah balance. Jadi tak ada isu bateri tak balance ya. Okey, itu saja, harap membantu. Nanti aku akan update kemudian apabila bateri dah full charge. Okey, terima kasih. Dapat semua tu. So nampak current dah mula menurun dan voltage pun dah menghampiri kepada 12.6, iaitu maksimum capacity bagi 3S. So nampak makin turun, maksud bateri dah nak penuh lah. Jom kita tengok berapa dia punya voltage per sel. So 2 sel dah penuh, tinggal 1 sel lagi. Dah nak penuh tu. Tak ada. So kita tengok suhu pula. Sekarang aku letakkan kipas lah untuk safety kan. Tambah lagi sebab dia bekerja keras kan. Sebelum ni dia hanya charge 2A saja kan. Sekarang ni kita dah charge 6A. Cut off 6200 lah. Aku set maximum capacity lah kan. Contoh sekarang ni temperature dia, charger aku hanyalah 40 darjah Celsius. Aku tak kipas ke depan lah. So bateri punya suhu ialah 30, sorry nampak 33 darjah Celsius, which is normal saja, boleh pegang. Tak percaya? Ni aku pegang, memang tak panas, sejuk je, normal saja. Dapat tak? So dah nak turun, nanti tak lama lagi dia akan penuh. So itulah, nanti dah nak penuh nanti aku akan tunduk. Okay, so bateri aku charger aku baru bunyi. Sekarang ni dia yang cakap bateri dah full dalam masa 29 minit. Tapi tadi aku recharge sekejap, and then aku stop sekejap, aku pasang kipas. So dalam 35 minit lah kan, kurang lah dalam 34 minit ke. Standard lah macam kita charge bateri biasa daripada storage mode ke full. So sekarang ni kita tengok dia punya balance tak balance. So semua saya 1 4.2, saya 2 4.2, saya 3 4.2. So charge satu bateri ni semuanya dah balance. Selamat tak selamat? Boleh lah kan? Boleh lah. So dah jimat masa. Kalau tak,
satu bateri setengah jam ataupun 40 minit lah, biasanya 35 minit kan. So kalau 3 bateri daripada storage mode, memang lebih setengah jam lah sebiji. So kalau daripada kosong, daripada 3.3 volt nak ke penuh, 3.3 volt pula, katalah daripada 3 volt per sel lah kan, per sel. So 9 volt bateri 9 volt, 9.3, 9.6 volt nak ke penuh. So satu bateri sejam. Bayanglah berapa jam nak kena bagi masa. So 2 jam tu kalau kita perjalanan nak ke Puchong tu dah boleh pergi dan patah balik tau. Betapa jauh je kita boleh berjalan dalam masa 2 jam tu. So dapat boleh ya. Ni kita punya seti lah. Suhu kita boleh pegang lah, sama je macam kita biasa. So memang berbaloi-baloi.